Selamat petang kepada pensyarah kita, puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Saya Irene Arokia, anak perempuan Michael dengan nombor matrik 269030 mewakili kumpulan saya untuk membincangkan tentang tugasan kita. Tema umum kita adalah globalisasi dan teknologi maklumat. Tajuk yang kita pilih ialah peranan dan cabaran pemimpin pendidikan dalam memastikan matlamat dan agenda pendidikan dilestari dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Pengenalan. Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan PKP yang bermula dari 18 Mac hingga 31 Mac 2020 bagi PKP Fasa 1. PKP Fasa 2 bermula dari 1 hingga 14 April 2020 dan dilanjutkan ke PKP Fasa 3 bermula dari 15 hingga 28 April dan seterusnya PKP Fasa 4 bermula dari 29 April hingga 12 Mei. Sepanjang PKP Fasa 1 dilaksanakan, hanya 22 sektor perkhidmatan dibenarkan beroperasi dan dikurangkan kepada 10 semasa PKP Fasa 2. Majlis Keselamatan Negara 2020. Penutupan ini merangkumi perkhidmatan pendidikan di mana semua institusi berkaitan pendidikan perlu beroperasi dengan kaedah berbeza bagi memastikan matlamat dan agenda pendidikan dapat dilestarikan. Sepanjang tempoh PKP COVID-19, pengurusan risiko merupakan salah satu elemen utama yang perlu dititik beratkan bagi mana-mana organisasi yang diterkesan. Setiap pemimpin dalam sesebuah organisasi perlu untuk mengetahui dan mengambil strategi pengurusan risiko agar dapat terus dilaksanakan dalam satu budaya kerja baharu. Di Malaysia telah berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak, iaitu 190 kes semalam, disusuli 125 kes baru pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan individu yang dijangkiti wabak ini adalah sebanyak 553 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 511 orang sedang pun dirawat di hospital, manakala 42 orang telah pun pulih. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah Kawalan Pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan. Globalisasi dan teknologi maklumat. Globalisasi merupakan proses penyingkiran batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan ataupun ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Bagi erti kata lain, globalisasi itu sendiri membawa maksud proses mengetepikan sekatan bagi mewujudkan dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Globalisasi yang berlaku memperlihatkan kepada beberapa perubahan dari segi aspek ekonomi, pentadbiran, pendidikan dan sebagainya. Apa yang ingin ditekankan di sini ialah globalisasi di dalam pendidikan di Malaysia. Pengurusan risiko adalah yang pertama, mengenal pasti ancaman dan kelemahan utama terhadap organisasi. Yang kedua, menganalisa apakah fungsi organisasi yang kritikal dari segi pengoperasian. Yang ketiga, mengenal pasti sumber-sumber yang diperlukan
untuk melindungi fungsi organisasi yang kritikal. Yang keempat, menubuhkan pasukan pengurusan krisis dan melantik individu tertentu dalam pasukan berkenaan bagi bertanggungjawab terhadap aspek komunikasi organisasi. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Apabila sekolah ditutup, pastinya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Namun KPM komited untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid bagi membolehkan mereka mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Saya juga difahamkan bahawa guru yang dijemput untuk mengajar adalah daripada kalangan guru yang berpengalaman dalam bidang masing-masing supaya kualiti pengajaran yang disampaikan untuk murid adalah pada tahap yang terbaik. Road to Success SPM 2020 sebelum ini disiarkan menerusi slot Didik TV di saluran NTV7 menjemput guru-guru pelbagai mata pelajaran bagi membincangkan teknik menjawab soalan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM bagi calon-calon peperiksaan. Program seumpama sangat baik bagi membantu calon peperiksaan SPM yang akan mula menduduki peperiksaan minggu hadapan. Dan Perdana Menteri turut melahirkan keyakinan ramai dalam kalangan warga pendidik mempunyai kemahiran dan kepakaran menyampaikan kandungan pembelajaran secara kreatif. Peranan dan cabaran pemimpin pendidikan menghadapi perubahan. Yang pertama, menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Yang kedua, mengaplikasi teknologi terkini. Yang ketiga, mengamalkan komunikasi berkesan. Yang keempat, menggabungkan konsep lama dan baru. Yang kelima, mempunyai fleksibiliti. Yang keenam, menjadi fasilitator perubahan. Dr. Muhammad Razi berkata, KPM turut melaksanakan kajian membabitkan lebih 670,000 ibu bapa dengan jumlah murid hampir 900,000 orang berkenaan pemilikan peranti elektronik. Kajian turut mendapati pemilikan peranti elektronik untuk PNP dapat dilaksana di rumah agak terhad dan hanya 6% mempunyai komputer peribadi, 5.76% mempunyai tablet, 9% mempunyai komputer riba dan 46% mempunyai telefon pintar, manakala 36.9% murid tidak mempunyai sebanyak peranti. Berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah, ini kita sedar antara isu yang dihadapi, antara perkara yang sentiasa dibangkitkan di bawah sana, di mana ibu bapa dan guru-guru menghadapi kekangan, terutamanya apabila kita bercakap tentang kelas online. Kelas online ini masing-masing menghadapi kekangan dan kita dalam garis panduan yang kita berikan kepada guru-guru pada awal PKP tempoh hari, kita telah nyatakan perkara paling pentingnya, prinsip asasnya ialah pertama sekali guru perlu mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh guru dan kekangan yang dihadapi oleh pelajar dalam menetapkan kaedah mana yang patut diguna pakai dalam menyampaikan pengajaran untuk anak-anak di rumah. Itu paling penting. Beliau yakin dengan kemampuan guru-guru untuk mencari kaedah yang kreatif dalam menyampaikan PDP kepada para pelajar. Justeru untuk itu, kementerian akan memastikan usaha-usaha terus dibuat bagi memastikan penyampaian PDP dapat ditingkatkan. Dalam pada itu, mengenai saluran TV pendidikan, beliau berkata maklum balas yang diterima adalah baik. KPM juga sedang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia menambah baik TV pendidikan untuk pelajar mendapat manfaat ketika berada di rumah semasa tempoh PKP. Implikasi globalisasi pendidikan terhadap guru. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM
Alam alaf baru, guru hendaklah bersifat dinamik dan berupaya menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan dari semasa ke masa. Guru dinamik sahaja dapat mengatasi cabaran baru yang sering timbul. Hanya sekolah dinamik berkebolehan memainkan peranannya dengan berkesan demi memenuhi aspirasi dan kehendak individu masyarakat dan negara. Pihak berkepentingan, ketidakadilan perkongsian, pemantauan yang mendalam, permintaan pasaran tanpa tenaga kerja, meminggirkan bahasa Melayu, terbuka kepada persaingan tidak sihat, pengomersialan pendidikan, penafian pendemokrasian pendidikan, pengayatan ilmu terakis. Peranan institusi keluarga dan sekolah dalam pembinaan kemahiran am berdasarkan globalisasi. Yang pertama, membaca. Yang kedua, mengira. Yang ketiga, memikir. Yang keempat, mengguna komputer. Yang kelima, menjadi manusia. Kesan dan impak. Pertamanya, pembelajaran secara berhadapan muka terpaksa bertukar kepada pembelajaran atas talian atau lebih dikenali sebagai online learning. Yang kedua, medium dalam talian dan televisyen adalah pilihan tertinggi dan ditawarkan di 90% negara. Disusuli bahan pengajaran di rumah 85% dan pendidikan menggunakan radio 61%. Yang ketiga, tidak mempunyai akses internet dan telefon pintar komputer atau peranti mudah alih lain untuk memastikan sesi pembelajaran dan pemudahcaran berlaku. Yang keempat, syarikat telekomunikasi pula mengambil inisiatif tambahan dengan memberikan pakej internet percuma khas kepada pelajar seluruh negara. Yang kelima, dalam alaf baru, guru hendaklah bersifat dinamik dan berupaya menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan dari semasa ke semasa. Guru dinamik sahaja dapat mengatasi cabaran baru yang sering timbul. Hanya sekolah dinamik berkebolehan memainkan peranannya dengan berkesan demi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara. Kesimpulan, sekolah dan guru-guru bertanggungjawab dalam menghasilkan pelajar yang mampu untuk bersaing dalam era globalisasi ini. Pelajar perlu mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat dan pembelajaran yang berterusan bagi membolehkan mereka terus berada dalam perubahan yang pesat ini. Guru-guru perlu melengkapkan pelajar dengan keupayaan untuk berkomunikasi secara lisan dan dalam bentuk bertulis dengan menggunakan bahasa antarabangsa seperti bahasa Inggeris supaya mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Untuk melibatkan diri secara global, pelajar perlu menguasai kemahiran TMK kerana TMK adalah bidang yang pesat berubah. Dugaan dan cabaran dunia pendidikan datang silih berganti. Oleh itu, pemimpin masa kini perlukan persediaan jitu yang menjangkaui batas sempadan pendidikan dan peradaban manusia. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak berkepentingan amat diperlukan kerana jatuh bangun pemimpin terletak kepada sokongan persekitarannya. Aspek yang berkaitan dengan pengurusan risiko perlu diterapkan dengan berkesan agar kesediaan dan tindakan pemimpin di semua peringkat KPM lebih efektif. Pelaksanaan PDPR tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama holistik daripada semua pihak yang terlibat, sama ada pihak atasan seperti KPM, JPN atau PPD, sehinggalah kepada pihak sekolah, guru, ibu bapa atau peniaga dan komuniti secara keseluruhannya. Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dilaksanakan di seluruh negara dengan larangan baharu berkaitan aktiviti Aidilfitri berkuat kuasa Rabu ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, bagi tempoh PKP itu, semua sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Katanya, tarikh kuat kuasa larangan rentas daerah dan negeri serta larangan aktiviti sosial, sukan dan pendidikan adalah bermula pada 10 Mei hingga 6 Jun 2021 seperti yang diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 8 Mei lalu. Tarikh kuat kuasa bagi larangan-larangan dan arahan-arahan lain bermula pada 12 Mei hingga 7 Jun 2021. SOP terperinci bagi semua larangan dan arahan dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini akan diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara atau MKN. Impak globalisasi dibagi kepada dua, iaitu impak negatif dan impak positif. Dari segi impak negatif, pertamanya, pengkomersialan pendidikan.
penggunaan teknologi secara tidak terkawal, penularan kes-kes jenayah cyber, negara-negara mundur ditindas, manusia lebih mengharapkan teknologi dari kecekapan diri sendiri. Dari segi impak positif pula, kebolehan berkomunikasi, peningkatan persediaan kognitif, pembelajaran sepanjang hayat, warga negara yang bertanggungjawab dan kemahiran teknologi. Sekian terima kasih diucapkan kepada pencara Human Resource Management kita, ahli kumpulan saya dan juga rakan-rakan sekalian. Terima kasih.